Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di channel Azaman Sulaiman. Channel yang akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Selamat datang dan jutaan terima kasih dari saya yang kecil ini. Apa khabar kawan-kawan semua? Saya amat berharap dan berdoa agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya. Semoga kita juga berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita, baik untuk dunia maupun akhirat. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Untuk siaran kali ini, dalam memperkatakan isu semasa yang berkisar dari segi politik, saya akan berbicara mengenai Chana Wibawa, buat PN hilang wibawa. Jadi jom sama-sama kita ikuti kupasannya. Jom kita. Jom sama-sama kita ikuti kupasan citra politik yang berjodoh Chana Wibawa buat PN hilang wibawa. Kenapa dan bagaimana perkara ini berlaku? Jom kita tengok. PRU 15 yang baru lepas, kita sama-sama dapat saksikan PN, satu gabungan politik baru, berjaya membuat kejutan. PN telah memenangi 74 kerusi parlimen daripada 174 kerusi yang PN bertanding. PN juga berjaya menawan negeri Perlis. Daripada 15 kerusi Dun Perlis, PN berjaya memenangi 14 kerusi. Di Perak pula, PN berjaya memenangi 26 daripada 59 kerusi Dun. Sementara di Pahang, PN berjaya memenangi 17 daripada 42 kerusi Dun. Satu pencapaian yang cukup baik dan amat berwibawa bagi satu gabungan politik baru. Kejayaan ini dicapai kerana PN telah menjadi kerajaan pusat sebelum PRU 15. Semasa menjadi kerajaan pusat, PN telah berjaya menjana dana politik dengan agak banyak. Selepas hari penamaan calon, bukan saja orang parti, malah orang biasa pun terkejut melihat bahan kempen PN seperti bendera, poster dan sebagainya telah berjaya mengalahkan parti-parti lawan yang lain. PN juga menggunakan influencer di TikTok dan berjaya menguasai media sosial itu. Di lapangan, mereka menggunakan anak-anak muda berkonvoi dengan puluhan, malah ratusan motosikal. Sudah pasti anak-anak muda ini amat suka dan mereka juga dibayar. PN menggunakan slogan PN Best, bersih dan stabil. Slogan ini digunakan untuk menyerang UMNO, BN, khususnya kerana memang dari awal penubuhan Bersatu, mereka bercita-cita menggantikan UMNO sebagai wadah politik orang Melayu. Sementara senjata mereka menyerang PH adalah isu perkauman, khususnya menyerang DAP dan rakan sekutu mereka seperti PKR dan Amanah. Adat kata PN berjaya menguasai pengundi yang berusia 35 tahun ke bawah. Lebih-lebih lagi golongan muda yang baru saja pertama kali mengundi. Walaupun kejayaan yang dicapai agak memberangsangkan, tapi sayangnya PN gagal membentuk kerajaan pusat. Apabila gagal membentuk kerajaan pusat,
dan kebetulan kerajaan pusat dikuasai oleh PH dan Datuk Seri Anwar telah dilantik sebagai Perdana Menteri, maka terbongkarlah satu persatu isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Untuk peringkat awal ini, isu Jana Wibawa. Jana Wibawa telah membuatkan PN tidak lagi berwibawa. Jana Wibawa juga membuatkan PN tidak lagi best. PN juga sudah tidak bersih dan pastinya PN juga sudah tidak stabil. Program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa, Jana Wibawa adalah satu program yang dicadangkan oleh Kementerian Keuangan dan diluluskan oleh Kabinet pada tahun 2020. Program ini bertujuan untuk mempercepatkan pelaksanaan projek-projek fizikal yang terjejas akibat pelaksanaan PKP semasa wabak COVID-19. Projek-projek ini telah tersedia di bawah rancangan Malaysia yang diluluskan oleh Parlimen. Program ini dikhususkan kepada kontraktor Bumiputera yang mempunyai syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Namun, apabila beberapa kes Jana Wibawa ini didakwa oleh SPRM, kita dapati mereka yang terlibat merasuah bekas Ketua Penerangan Bersatu, Wan Saiful Wanjan, dan Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan, yang dikatakan sepupu kepada menantu Tan Sri Mahyudin Yassin, dan Taukir Perabot di Paguh, Datuk Teo Wee Cheng, bagi mendapatkan surat SST, surat setuju terima daripada kerajaan. Persoalan yang timbul, siapa Wan Saiful Wanjan, Adam Radlan dan Datuk Teo Wee Cheng yang boleh mendapatkan surat setuju terima itu daripada pihak kerajaan? Adakah mereka ini pegawai kerajaan yang menguruskan projek tersebut? Jadi, kita boleh membuat kesimpulan sendiri bagaimana mereka boleh mendapatkan surat SST itu. Persoalan lain yang timbul, katanya program ini dikhususkan kepada kontraktor Bumiputera yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Namun kita lihat rata-rata yang menyogok itu bukan orang Melayu, seperti Lian Tan Chuan dari syarikat Nepturis Sdn Bhd. Adakah taukir syarikat perabot dari Paguh, Datuk Teo Wee Cheng, yang membantu syarikat Mua Usaha Bakti Sdn Bhd mendapatkan projek itu selain mendorong syarikat Liku Prestasi Sdn Bhd yang mempunyai syarikat di Kota Tinggi supaya melantik syarikat TS Dynamic Construction Sdn Bhd sebagai subkontraktor itu juga adalah syarikat Bumiputera. Sehingga kini hanya seorang nama Bumiputera yang keluar, iaitu Mat Yusof Mamat, iaitu pengarah urusan syarikat MIE Infrastructure dan Engineer dan Energy Sdn Bhd. Ini hanya sebahagian kecil dari keseluruhan 56 SST yang telah dikeluarkan, dan keseluruhan projek tersebut bernilai 6.3 bilion, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said,
menerusi jawapan yang disiarkan di laman sesawang Parlimen. Terasa amat pelik, lagi aneh. Sebegitu banyak SST yang dikeluarkan, tidak ada ahli Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia PKMM yang terbabit dalam projek itu, kata Presiden PKMM Datuk Seri Muhammad Fazil Hassan. Beginilah nasib malang anak bangsa kita, dipermainkan oleh rata-rata pemimpin Melayu sejak sekian lama. Ketika hendak mendapatkan kuasa, berdegar-degar soal Melayu dibangkitkan di pentas-pentas ceramah. Apabila sudah berkuasa, mereka lupa untuk membela nasib anak bangsa. Sebaliknya, mengkayakan diri dan memberi projek kepada orang lain, walaupun itu hak anak bangsa. Nampak jelas apa yang dilakukan oleh pemimpin PN. Pastinya cana wibawa, buat PN hilang wibawa. Sekiranya anak bangsa sedar dengan apa yang berlaku. Sedarlah anak bangsa dan bangunlah. Jangan biarkan diri kita terus diperguna dan dipermainkan lagi. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan saya mengenai politik kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidak sama dengan channel-channel politik yang lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya menjadi aktivis dan penulis politik dulu. Persoalannya kini, adakah anak-anak bangsa kita sedar selama ini kita hanya dipergunakan dan dipermainkan oleh mereka yang bergelar pemimpin? Yakinlah, sekiranya pemimpin kita benar-benar jujur, berjuang dan membela nasib anak bangsa, sudah lama nasib kita akan berubah. Para pemimpin kita tidak takut kepada kita kerana rata-rata orang kita boleh mereka pergunakan dan permainkan apabila tiba masanya. Kita tidak padu dan jitu dalam membuat pilihan. Kita perlu gunakan kuasa yang ada di tangan kita bila tiba masanya. Kita jangan sokong mereka bila tiba masanya, bila kita tahu mereka mengkhianati amanah yang kita berikan. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.